Okey, sifat kimia unsur kumpulan satu. Saya yakin kita dah pergi hari tu, kita dah tengok sebelum ujian sifat-sifat kimia unsur kumpulan satu. Tapi ni kita nak recall sikit lah, takut you lupa kan cuti-cuti ni. Okey, so sifat kimia bagi litium, natrium, kalium adalah sama. Bagi kumpulan satu mempunyai sebab apa? Sebab dia mempunyai elektron valence yang sama, iaitu 1. Tetapi berbeza dari segi kereaktifannya. Okey, kita dah tengok juga eksperimen kumpulan 1 dengan air. Okey, so ada 3 tindak balas kimia yang boleh unsur kumpulan 1 bertindak balas dengan yang pertama, kumpulan 1 boleh tindak balas dengan air, gas oksigen dan juga gas halogen. So air kita dah tengok, kita dah buat eksperimen. Okay, untuk gas oksigen kita dah bincang. Okay, rasanya saya belum bincang dengan awak yang gas halogen. Okay, ni pun kita dah tengok dah itu. Okay, kita start lah. Kita tengok contoh satu. Okay, potasium kalau kita letak dalam air. Okay, bergerak di atas permukaan air, terapung dan juga menghasilkan bunyi his. Larutan terhasil adalah larutan beralkali. Okay, ramai yang jawab dalam ujian larutan beralkali tu salah. Okey, jadi ini adalah tindak balas dia. Litium bergerak perlahan di atas air daripada litium, natrium, kalium. Litium perlahan, natrium bergerak cergas atau pantas, kalium bergerak sangat pantas. Okey, kesemua larutan menukarkan kertas litmus merah kepada biru. Kenapa? Larutan beralkali. Okey, ini kita dah bincang juga macam mana nak buat persamaan dia. So litium nak balas dengan air H2O. Okey, menghasilkan litium hidroksida dan juga gas hidrogen. Kemudian awak perlu balancekan dan sama juga dengan lain. Okey, untuk tindak balas dengan gas oksigen, kita terus tengok pemerhatian dia. Okey, pemerhatian dia. Okey, ini dia. Okey, litium nyalaan merah, natrium nyalaan kuning, kalium nyalaan ungu. Okey, yang ni tapi kesemuanya membentuk pepejal putih. Membentuk pepejal putih 1, 2, 3 pepejal putih, yang mana pepejal putih di sini larut dalam air menghasilkan larutan tidak berwarna, iaitu larutan beralkali. Okey, bila digunakan menggunakan penunjuk phenolphthalein. Phenolphthalein adalah petunjuk bagi larutan beralkali. Dia akan menukarkan daripada larutan tidak berwarna kepada warna merah jambu jika larutan tersebut beralkali. Sama untuk kesemuanya. Okey, so ni So ini adalah warna api apabila dibakar di dalam oksigen. Apabila logam kumpulan 1 dibakar di dalam oksigen. Selalunya kita buat dalam balang. Okey, tindak balas dengan oksigen menghasilkan litium terbakar dalam oksigen menghasilkan litium oksida, iaitu pepejal putih. Bukan kuning, bukan ungu, pepejal putih. Okey, persamaan kimia yang terlibat adalah di sini. Litium, okey, Li bertindak balas dengan gas oksigen O2 menghasilkan Li2O. Kenapa Li2O? Saya ada bincangkan itu sebab litium mempunyai charge positif 1. Kita tengok pointer. Okey, sebab litium charge positif 1, manakala ion oksida bercharge negatif 2. So kita boleh silangkan charge. So 1, sini 2. So apa awak nampak adalah litium ada 2. So Li 2O. Sebab tu awak dapat Li2O. Okey, di sebelah sini kita ada 2 oksigen. Sebelah kanan kita ada 1 oksigen. Jadi awak letak 2. Bila awak letak 2, awak terus mengubahkan nombor bilangan bagi litium. Jadi litium dah jadi 4. So awak kena letak 4 di sebelah kiri. So barulah persamaan tersebut seimbang. Okey, litium oksida ni Li2O ni larut dalam air menghasilkan litium hidroksida. So litium hidroksida Li, okey, apa formula dia? Plus.
hidroksida OH negatif. Okay, so sama cas Kalau sama cas awak silang pun masih dapat 1. Sini pun 1. So awak dapat formulanya LiOH. Okay, betul tak? So lithium hidroksida adalah larutan beralkali. Okay, larutan beralkali. Okay, lithium oksida awak larut dalam air. Okay, sama juga dengan natrium. Natrium terbakar dalam oksigen menghasilkan natrium oksida. Okay, persamaan kimia ada di sini sama macam tadi. Juga larut dalam air menghasilkan natrium hidroksida. Okay, ini adalah persamaan dia. So, ini adalah larutan beralkali kita. Natrium hidroksida. Natrium hidroksida, larutan beralkali. Sama juga dengan kalium oksida, juga berwarna putih. Terbakar menghasilkan pepejal putih. Okay, larut dalam air menghasilkan kalium hidroksida. Kesimpulannya, apa yang kita boleh cakap? Logam alkali terbakar dalam oksigen, iaitu bertindak balas dengan oksigen menghasilkan logam oksida. Okay, lithium oksida, natrium oksida, kalium oksida dalam bentuk pepejal putih. Okay, logam oksida larut dalam air menghasilkan larutan beralkali. Jadi kat sini kita boleh kata semua logam alkali mempunyai sifat kimia yang sama. Okay, kenapa sifat kimia yang sama? Kalau awak ingat lagi, sebab semua unsur kumpulan satu ada satu elektron valence. Bila satu elektron valence, dia boleh, semua kumpulan satu boleh menerima satu elektron. Jadi semua bila dia menerima satu elektron, lithium, natrium, kalium, jadi dia boleh nak balas dengan oksigen. Cuma kereaktifan dia berbeza. Okay, kejap lagi kita tengok tentang. Okay, kumpulan 17 Okay, ini adalah tindak balas dengan kumpulan 17. Kita pilih satu saja, iaitu klorin. Okay, kita pilih gas klorin. Yang mana kumpulan 17 iaitu halogen, apabila dalam bentuk ion, kita panggil ionnya adalah ion halida. So kita ada klorin, fluorine and bromine. Klorin jadi klorida, bromine jadi bromida, iodine jadi iodida, halida. Okay, lithium terbakar dalam gas klorin menghasilkan apa? Lithium klorida. Sebabkan klorin dah jadi ion. So, sama juga pepejal putih. Okay, so ini adalah formula dia. Okay, lithium react dengan klorin gas. Gas klorin menghasilkan lithium klorida. Kenapa formula dia LiCl? Li cas positif 1. Cl cas negatif 1. So charge-nya sama, so awak terus je tulis lithium klorida. Sampai di sini kita ada 2 klorin. So di sini kita perlu seimbangkan. Okay, so awak dapatlah yang ini. Kita buat latihan banyaklah. Okay, dan seterusnya. Natrium, natrium klorida. Kalium, kalium klorida. So kalau kita ubah klorin kepada Br2, iaitu gas bromin. Siapa awak rasa hasil dia? Okay, sepatutnya awak dapat, kalau lithium dengan bromin, awak akan dapat lithium bromida, natrium bromida, kalium bromida. So formula tukarlah KCl Na kepada KBr, NaCl kepada NaBr, LiCl kepada LiBr. Okey, logam alkali bertindak balas dengan klorin membentuk logam klorida berwarna putih. Okey. Okey. So ini adalah kata apa, mind map untuk logam kumpulan 1 boleh bertindak balas dengan apa. So kita gantikan kumpulan 1 ni dengan huruf X. So boleh bertindak balas dengan I. So inilah formula dia, bertindak balas dengan klorin, iaitu kumpulan halogen. Okay, dan juga boleh bertindak balas dengan oksigen, dan logam oksidanya larut dalam air bentuk larutan berakar. Okay, sekian untuk
Baiklah, bagaimana kita nak tengok kereaktifan unsur-unsur kumpulan satu apabila menuruni kumpulan? Okey, apabila menuruni kumpulan satu, saiz atom meningkat. Jadi bila saiz, kalau ingat lagi, saya ajar dulu. Saya cantik, dia jelita. Saya jelita, dia selekeh. So, saya untuk saiz, jelita untuk jarak. Jarak apa? Elektron valence dengan nukleus. So, jarak antara elektron valence dengan nukleus semakin jauh. Okey, kemudian kita ada dia. Untuk daya, tarikan antara nukleus dan elektron valence semakin lemah. Bila dah makin besar, dia makin jauh, makin lemah. Dan juga last sekali selekeh, kita pilih perkataan senang. So, jadi ataupun mudah. Elektron valence menjadi semakin mudah untuk didermakan ataupun atom tersebut senang untuk menderma elektron. Okey, kenapa nak derma elektron? Untuk mencapai kestabilan susunan elektron. Jadi, apabila menuruni kumpulan satu, saiznya makin besar, jarak di antara nukleus dengan elektron valence semakin jauh, daya tarikan antara nukleus dan elektron valence semakin lemah. Jadi, atom tersebut mudah ataupun senang untuk menderma elektron. Jadi, kereaktifan kumpulan satu meningkat daripada litium ke kalium. Okey, itu kalau soalan tadi cakap nyatakan ataupun huraikan kereaktifan menuruni kumpulan. Jika ada soalan yang minta awak beri perbandingan. Okey, saya selalu cakap dalam kelas tentang perbandingan. So, macam mana awak nak bandingkan kereaktifan antara atom litium dengan atom natrium? Okey, so kalau kita kena bandingkan, pertama awak kena sebut kereaktifan dia dulu. Maksudnya natrium lebih reaktif. Atom natrium lebih reaktif berbanding atom litium. So, bila kita cakap tentang kereaktifan, mesti ada perkataan atom. Okey, atom natrium lebih, kita tunjuk pointer sikit lah. Okey, atom natrium lebih reaktif berbanding atom litium. Why? Okey, pertama baru masuk point kita, saiz. Saiz atom natrium lebih besar berbanding atom litium. Okey, yang kedua, poin yang seterusnya adalah jarak. Jarak apa? Jarak bagi nukleus dengan elektron valence bagi atom natrium adalah lebih jauh berbanding dengan atom litium. Okey, kemudian dicakap pasal daya tarikan. Jadi, daya tarikan antara nukleus dan elektron valence dalam atom natrium lebih lemah berbanding atom litium. Dan jadi atom natrium lebih senang menderma elektron valence berbanding atom litium. Macam tu je jawab. Okay, ikut poin semua ni. Saya jelita, dia selekeh. Okay, baiklah. Inilah dia, kita dah terangkan tadi ya. Okay, nak capai kestabilan elektron oktet dengan melepaskan ataupun menderma satu elektron valence membentuk ion bercas positif 1. So, ini kita dah bincangkan. Okay, yang inilah soalannya, banding dan terangkan kereaktifan. So, dia bagi unsurnya dengan bilangan proton. Siapa perlu buat ialah awak tulis susunan elektron dahulu. Okay, tulis susunan elektron baru awak tahu dia punya bilangan petala. Okay, so unsur Y adalah lebih reaktif banding unsur X. Kemudian awak nak explain tentang susunan elektron, you perlu guna perkataan atom. Sebab atom yang ada elektron. So, atom X adalah 2.8.1. Atom Y adalah 2.881. Mana lebih besar? Atom Y lebih besar. Okay, so atom Y lebih besar. Bilangan petala. Jadi, bilangan petala berisi elektron bagi atom Y adalah lebih daripada atom X. Kemudian baru cerita pasal saiz, daya dan juga jarak tadi dan juga atom Y lebih mudah menderma elektron valence berbanding atom X. Jadi, atom unsur Y adalah lebih reaktif berbanding unsur X.
Okey lah, so ini kita ada last sekali adalah bagaimana unsur kumpulan 1 disimpan, terangkan. So unsur tersebut disimpan di dalam minyak parafin. You pun tahu busuk minyak tu. Okey, untuk menghalang daripada tindak balas dengan wap air dan udara. Kenapa? Semua kumpulan 1 adalah reaktif, logam reaktif. Jadi kita perlu elak daripada bertindak balas dengan wap air dan udara. Okey.